Dah boleh buka majlis Bal. Okay, kalau soalan saya tak jelas ke apa boleh bagi tahu Okay, insyaAllah hari ni kita tuition surah Al-Fil ni. Okay, so Al-Fil ni maksud dia gajah lah kan. Literally meaning dia gajah lah. So, okay, kita tengok Okay, ni surah dia. Ada 5 ayat. Okay, ni asbabun nuzul surah Al-Fil ni. So dia turun dalam sekitar 45 tahun setelah berlakunya peristiwa tentera bergajah. So tentera bergajah kat sini yang ni lah. Apa ni? Ashabil Fil ni kan. Ashabil Fil ni. So kalau nanti waktu kita bagi dekat adik, kita boleh lah cerita tentera bergajah ni. Kiranya apa dia punya sejarah tentera bergajah tu kan. Pasal tentera Abraha yang dia orang dari Yaman. Lepas tu bina gereja kan dekat Yaman tu dan dia nak orang-orang Arab buat haji dekat gereja dia tu. Tapi orang-orang Arab tak nak sebabnya orang Arab kan susah nak ubah dia punya kebiasaan nenek moyang tu kan. So yang Abraham ni pun marah dan dia kumpulkan tentera-tentera dia, tentera bergajah dan akhirnya nak pergi Mekah untuk nak musnahkan Kaabah tu kan. So kita boleh cerita lah dekat adik tu kiranya kenapa yang Abraham tu marah apa semua, macam mana boleh jadinya wujudnya tentera bergajah ni kan. Okay. And then surah ni dia turun bagi memberi amaran dan ingatkan dekat orang-orang Quraisy supaya bersyukur dan menyembah Allah. Allah nak tunjuklah bahawa siapa-siapa je yang nak cuba untuk mengganggu agama Allah, which is macam kalau yang dah tentera bergajah ni dia nak memusnahkan Kaabah kan. Kaabah kan rumah Allah kan. So dia akan kena balasan. Allah akan musnahkan tentera tu. Then ni Quraisy lah, mereka mengatakan mereka benar dan dakwah Rasulullah sesat disebabkan oleh peristiwa tentera bergajah. Kiranya macam kita dah dapat baca kat surah Quraisy kan, yang orang-orang Quraisy Mekah ni dia rasakan yang diorang tu adalah superior, diorang adalah Bani Arab, kaum Arab yang paling hebat lah. Sebabnya waktu peristiwa tentera bergajah tu Allah selamatkan, kira Allah selamatkan Mekah lah kan. Diorang rasa macam Allah selamatkan diorang, selamatkan orang Quraisy. Padahal sebenarnya kita yang Muslim ni kita tahu yang Allah sebenarnya nak selamatkan Kaabah tu, bukan nak selamatkan diorang. Okay. Okay. So kita masuk dekat ayat kan. Okay, ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui ataupun tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah kan. Okay, kalau kat sini kita kupaslah ayat-ayat ni. So kalau macam okay. Macam alam ni kan, perkataan alam ni maksudnya tahu kan. Macam tahu yang alam kat sini bermaksud tahu yang kita lihat dengan pengetahuan dan bukan juga bukannya mata. Okay, so and then kita tengoklah ayat yang perkataan seterusnya Allah guna taro kat sini kan. So taro ni dia adalah fi'il mudhari'. So tengok ni dia taro ni maksud dia melihat. So okay. Taro ni maksud dia melihat kan. Dia tengok, dia menunjukkan kepada ayat tu menunjukkan macam orang yang melihat. Macam ni ayat tu merujuk kepada Rasulullah tapi dia ayat tu nak kata macam Rasulullah ni ada pada waktu kejadian. Padahal sebenarnya kejadian tentera Abraha ni, tentera bergajah ni berlaku sebelum Rasulullah lahir kan. Dan dikatakan Rasulullah lahir pada tahun yang samalah tahun tentera bergajah ni berlaku kan. Tapi Allah guna taruh kat sini, dia menunjukkan dia gunakan fi'il mudhari', menunjukkan dia adalah satu perkara yang continuous. Yang maksudnya yang perkara peristiwa tentera bergajah tu ataupun peristiwa orang yang nak mengganggu agama Allah ni, dia bukan berlaku waktu tu je. Dan kalau di masa hadapan berlaku juga peristiwa yang macam tu, Allah akan hancurkan juga. So dia akan berlaku lagi dan lagi. Sebabnya kalau macam zaman kita sekarang pun kita boleh nampak yang banyak orang yang dah mula menghina Islam, banyak orang yang mula nak menjatuhkan Islam. Dan Allah dah janji, Allah dah cakap dalam surah ni yang siapa-siapa je yang mengganggu agama aku akan bagi balasannya. Itulah.
Dan and then kaifa, bagaimana. Kan alam taro kaifa ni bagaimana kan maksudnya. So dalam surah ni, dalam ayat ni Allah guna kaifa. Allah tak guna maza. Maza maksud dia apa. Allah tak cakap macam apa balasan kepada tentera gajah tu, tapi Allah cakap bagaimana. So dekat next ayat ni kita akan nampak Allah cerita secara detail macam mana tentera bergajah tu Allah kalahkan, Allah jatuhkan dia orang. So Allah cerita secara detail lah dalam surah ni bagaimana tentera gajah tu dimusnahkan. Lepas tu fa'ala rabbuka. So Allah guna rabbuka kan, Tuhan kamu. So ada orang masuk. Okay. So rabbuka kat sini kan maksudnya nak kata nak menunjukkan yang orang-orang Quraisy ni dipercaya je kat kewujudan Allah kan. So Allah dah kata Tuhan kamu. So waktu turun surah ni kan macam waktu turun surah ni dah dakwah dah dakwah yang terang-terangan lah kan. So maksudnya Rasulullah pun dah mulai menerima tentangan dari Quraisy kan. Ini Allah turunkan surah ni, Allah nak kata pasal telah nak mention ya Tuhan kamu tu. And then ayat 2 ni pula, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey. Dan bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat ataupun tipu daya mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. So ni kita nampak alam lagi lah kan. Alam yang untuk yang pengetahuan yang kita berfikir kan. And then Allah guna kat sini yaj'al. Yaj'al ni lagi sekali Allah gunakan fi'il mudhari'. So maksudnya dia kalau masa sekarang ni pun akan berlaku je. And then yaj'al ni maksud dia mengubah ataupun to transform. So maksudnya yaj'al tu adalah maksud dia macam awal tu dia adalah perkara yang lain tapi akhirnya dia ada perkara yang lain. So kalau kita tengok dalam kisah tentera bergajah ni kan, ni awalnya plan diorang berjalan dengan lancar tapi di saat akhir tu digagalkan oleh Allah. So bila Abraha dah decide untuk nak nak hancurkan Kaabah tu, dia bukan terus pergi melulu, dia dah buat planning dia nak lalu mana, dia dah kumpulkan tentera-tentera dia dah train tentera-tentera dia, lepas tu dia dah kumpulkan gajah-gajah apa semua tu kan. So maksudnya dia dah plan cantik dah, sampailah memang gajah tu dah sampai dah dekat dengan Mekah dah. Tapi Allah stop kan gajah tu, Allah tak bagi gajah tu berjalan lagi dengan terus kan. So maksudnya di saat akhir tu macam akhir sekali dah sangat dekat dah plan dia orang tu nak berjaya tapi Allah ubah. Macam and then Allah guna kat sini kaida. Kaida ni terpedaya. So dia adalah tipu daya yang perancangan yang dibuat oleh orang lemah kepada orang kuat. So macam kita tengok peristiwa tentera bergajah ni macam secara logik akal kita yang dah beratus-ratus tahun, dah beribu tahun daripada zaman Rasulullah tu pun kita rasa macam gajah kot kan, tentera bergajah datang nak serang kan. Macam yang orang-orang Mekah, diorang tak ada pun tentera bergajah. Kiranya kalau dalam sirahnya tu adalah orang-orang Mekah cuba nak melawan juga kan, tapi kalah kan dengan tentera Abraha ni. So maksudnya macam dia adalah perancangan Abraha tu macam memang dah perfect dah. Yang memang macam confirm boleh kalahkan lah, confirm boleh berjayanya dia orang punya plan tu. Maksudnya dia orang memang adalah satu tentera yang kuat lah. And then kat sini Allah guna tadlil. Tadlil tu maksudnya sia-sia. Perancangan Allah yang hebat menjadikan perancangan Abraha tu sia-sia. Okay, so ayat ni dia nak kata Allah sebenarnya meremehkan so-called Abraha yang dipandang gah lah oleh orang Arab. And then ayat 3, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan ia telah menghantar kepada mereka rombongan burung berpasukan. So arsala tu hantar alaihim ke atas mereka tentera Abraha tu dan ababil burung-burung kan. Dan kalau macam tengok dalam Fizilah pun adalah membahaskan, ada yang kata ababil ni burung-burung, tapi ada yang kata dia macam datang dalam bentuk angin. So kalau dalam bentuk angin tu
yang datang tu macam lalat-lalat ataupun nyamuk-nyamuk. So kiranya kat situ ada beberapa pandangan lah, pandangan ulama, pandangan para tafsir yang kata kiranya ababil ni sama ada burung ataupun angin yang dipenuhi dengan dengan nyamuk-nyamuk dan tentera-tentera Allah tu lah. Tapi yang pastinya dia adalah tentera Allah yang datang secara berpasukan, yang berombongan, bergerombolan. Dan kalau macam tengok tafsir pun ada yang kata macam terlampau banyaknya tentera Allah tu sampai langit pun jadi gelap waktu tu. And then ayat 4, tarmihim bihijaratin min sijil. Oh tadi yang ababil tu mengikut sirah mengikut yang saya baca lah kan, nampak macam tentera Allah tu dari Yaman. Nampak tentera Allah tu dari Yaman. So dan tentera Abraha pun dari Yaman kan. Dan so ayat 4 tarmihim tu lagi sekali Allah guna fi'il mudhari' dan tarmihim tu maksud dia melempar. So nak menunjukkan kan kalau yang kita dengar kan macam burung tu dia bawa batu kan, batu yang dari macam tanah liat lah. Batu dari tanah liat, so batu tu dilempar macam tak putus-putus, nampak macam hujan bila tentera Allah tu, ababil tu melemparkan batu ke arah tentera Abraha tu. Ini bihijarat itu dengan batu dan juga min sijil. And then tarmihim tu juga dia menunjukkan sesuatu tu dilontarkan dari jarak yang jauh. So nak tunjukkan yang tentera ababil tu dari suatu kawasan yang tinggi lah kan, sebab kiranya dia adalah tinggi, tak kisahlah burung ke ataupun nyamuk-nyamuk tu lalat dengan angin tu. So dia melontarkan batu tu dari kawasan yang tinggi, so maksudnya dia punya hentakan ataupun pressure bila kena dekat tentera Abraha tu sangat kuat lah. Sampai kan ada yang kata sampai kalau batu tu dia tembus dekat tengkorak ni. Padahal tengkorak ni adalah satu tulang yang sangat kuat lah dekat manusia ataupun dekat macam haiwan sekali. Tengkorak ni adalah satu tulang yang kuat lah, tapi tengkorak tu boleh tembus. Dan kalau macam ada yang mengatakan kalau yang nyamuk-nyamuk tu tadi dengan lalat tu dia bawa macam kuman yang dilontarkan ke tentera Abraha tu dan akhirnya dia orang jadi macam penyakit wabak lah, macam penyakit cacah macam tu. Ini ayat 5. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Faja'alahum menjadikan ka'asfin ma'kul kan. Ka'asfin ma'kul ni memang adalah satu, asfi ma'kul tu adalah satu term dekat orang Arab yang mana kan macam contoh unta tu kan dia makan kan, ataupun kita bayar lembu boleh juga kan. Macam dia makan kan, macam makan rumput tu. Lepas tu kan dia kunyah. Lepas tu sambil dia kunyah tu ada terjatuh. Macam tu lah sisa-sisa makanan yang terjatuh. So macam tu lah Allah umpamakan tentera Abraha tu pada hari kejadiannya ni. So macam tu lah diorang punya hancur tu, padahal pada asalnya tu diorang adalah satu pasukan tentera yang sangat kuat, datang dengan gajah kan, apa semua dengan ramainya kan. Tapi pada akhirnya diorang tu nampak macam sisa-sisa makanan macam tu je. Sudah nampak sangat lemah kat situ. Okay, so insyaAllah. And then pengajaran dia adalah Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, and then bahasa Allah kepada orang yang cuba menggugat agama Allah adalah sama dengan masa sekarang. Maksudnya kan macam tadi kita tengok Allah banyak guna present tense kan, ataupun fi'il mudhari' kan. So maksudnya benda tu continuous. Benda tu kalau kita buat sekarang pun akan jadi balasan yang sama juga. Dia bukannya benda yang dia bukannya satu macam peristiwa yang berlaku waktu dulu je, waktu zaman Rasulullah je tak, ataupun waktu zaman
Arab dulu semua kan. Padahal peristiwa tentera Abraha tu dah berlaku sebelum kelahiran Rasulullah lagi, tapi dia sangat relevan sampai sekarang. Dan terus berbuat tak tersekat kepada perkara sekeliling. Oh, yang ni macam mana kalau macam dalam ceritanya waktu tentera Abraha tu nak datang, sebelum tentera bergajah tu sampai dekat Mekah, yang Abraha ni, yang ketua dia tu adalah hantar macam seorang wakil lah, pergilah berjumpa dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Datuk Rasulullah kan. So Abdul Muttalib ni waktu tu adalah ketua Mekah, pemimpin Mekah. And then dan diorang telah merampas 200 ekor unta Abdul Muttalib ni. Lepas tu Abdul Muttalib adalah datang berjumpa untuk nego dengan untuk berbincang lah dengan Abraha kan. Dia kata dia minta balik unta tu. Lepas tu Abraha ni marah lah. Kenapa kau nak minta unta tu? Padahal aku datang sini untuk nak musnahkan Kaabah tu. Kau tak fight pun untuk nak selamatkan Kaabah tu. Lepas tu Abdul Muttalib ni jawab, aku cumalah pemilik unta tu dan Kaabah tu ada pemiliknya sendiri. Allah lah yang akan jaga Kaabah tu. So macam tu lah. So and then dia bagilah balik unta tu apa semua kan. So macam nak bagi macam tunjuk kat kita yang agama Allah ni kita yakin kan, agama Islam ni adalah agama yang betul. Kita yakin dakwah yang kita buat ni adalah perkara yang betul. So tak kisahlah walaupun siapa pun yang mengganggu gugat, siapa pun yang ni, kita yakin yang Allah akan jagalah agama ni. Allah akan jaga agama Allah. Itu cerita saya. Okay lah, saya pass ke Kak Sal. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, insyaAllah kan. Apa Kak nak cakap? Okay dah, maksudnya macam apa yang Kak nak tambah pun, kalau surah Al-Fil ni kan dia punya, kan kita start, dia cerita tentang tentera bergajah kan. So, kalau akak macam mana nak kata, kalau kita cerita surah Al-Fil ni, dia akan bawa pada tentang kenapa kan Allah turunkan surah Al-Fil ni. Pada asalnya kalau tengok asbabun nuzul tu cerita tentang sejarah ni lah, serangan tentera bergajah ni. Kan kalau kita tengok di sebalik penurunan ayat surah ni, waktu tu kan zaman masa Rasulullah start buat dakwah kan. Rasulullah start buat dakwah, masa tu kan kita tengok berlaku macam katanya orang-orang kafir Quraisy ni dah menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad lah, agama Islam tu sendiri. So waktu tu lah bila macam nak kata permulaan kepada serangan orang kafir Quraisy ni kepada Rasulullah tu, maka Allah menurunkan satu surah ni lah, surah tentang mengingatkan baliklah kepada penduduk Mekah tu kan, orang kafir Quraisy tu, tentang ada satu peristiwa yang pernah berlaku kan. Maksudnya peristiwa serangan bergajah ni, dia bukan peristiwa yang macam kecil kan, tapi dia macam nak ingatkan tentang satu peristiwa yang sangat besar yang pernah berlaku dalam sejarah tanah Arab. Lepas tu semua orang dah tahu cerita tu. So macam nak katanya, sebab tu dia macam nak kata permulaan ayat tu dia kata alam tara kan. Sebenarnya nak katanya ingatkan baliklah satu peristiwa yang pernah berlaku. Sebab ni nak relatekan balik lah. Bila masa serangan tentera gajah tu, kan bila awak cerita tadi macam, bila kita cerita kat adik kan, kita akan cerita asbabun nuzul kan, kita akan cerita lah detail macam mana serangan gajah tu berlaku. Cerita macam awak cerita tadi lah, flow cerita tu. Nah, lepas tu barulah akan masuk kepada ayat kan, baik surah lah, baik ayat 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Tapi macam mana, bila kita masuk kepada asbabun nuzul dan kita nak relatekan balik, kenapa diceritakan balik surah ni kepada kita kan. Nak katanya macam nak ingatkan balik lah, kenapa kan orang kafir Quraisy ni, bila Rasulullah datang bawa ajaran Islam tu, ajaran yang baru tu, akidah yang baru tu kan. So mereka ni menentang. Sedangkan Allah ni telah menjaga kan. Maksudnya Allah ni pernah menyelamatkan mereka ni daripada serangan bergajah ni, serangan tentera gajah ni kan. Sepatutnya mereka ni akhirnya menerimalah Islam tu, menerimalah dakwah Nabi Muhammad tu. Tapi berlaku sebaliknya kan. Itu yang kenapa diturunkan surah ni, untuk mengingatkan baliklah orang kafir tentang hakikat yang mereka ni, tanah Arab ni, Mekah ni pernah diselamatkan oleh Allah kan.
Sepatutnya mereka ni dah berlaku peristiwa tu. Dan satu lagi daripada surah ni juga nak ajar kepada orang-orang kafir ni yang bahawa Allah ni akan menjaga kan agama ni juga. Maksudnya Allah ni akan jaga agama ni dan Allah ni akan memberi balasan kepada mereka yang menentang Islam tu sendiri. Sebab tu lah bila diturunkan surah ni, orang kafir macam teringat balik kisah ni. Nak katanya macam nak ingatkan mereka, Allah satu, Allah akan jaga agama ni. Yang kedua, Allah akan bagi balasan kepada orang yang menentang Islam tu. So bila diorang dapat surah ni macam teringat balik dan satu ancaman lah kepada orang kafir waktu tu. Macam tu lah nak katanya itu bila kita go through surah Al-Fil ni, sebab tu lah diceritakan daripada ayat 1 sampai ayat sampai ayat 5 kan. Dia macam nak katanya detail peristiwa bergajah tu, tapi kenapa nak cerita tentang gajah ni balik kepada kenapa turun surah ni kepada orang-orang kafir kan? Macam nak kepada orang waktu tu, sebabnya nak katanya macam kalau dia orang buat macam ni, Allah akan bagi balasan yang sama macam mana Allah bagi kepada tentera bergajah macam tu. Sebab mereka ni menolaklah kebenaran tu sendiri. Lepas tu awak cerita lah ayat 1 sampai ayat 5 kan. Tapi kalau akak kan, kalau macam untuk adik-adik yang baru kan, adik-adik kita kan, better kalau kita nak cerita dekat orang ayat 1 sampai 5 tu, dia ayat 1 sampai 5 ni dia flow cerita kan. Ayat 1, 2, 3 tu balik ayat 4, 5 tu dia macam flow macam mana apa yang berlaku pada tentera bergajah semua tu lah. Cuma kalau kita nak explain kat adik tu macam by, dia taklah macam detail yang macam setiap satu perkataan-perkataan tu. Cerita je sejarah dia, lepas tu relatekan balik dengan dia punya kenapa kan Allah turunkan surah ni. Macam akak cakap tadi lah, yang pertama Allah nak cakap pasal penjagaan Allah ni kepada agama Islam sendiri. Allah yang akan menjaga agama ni. Yang kedua, ancaman lah kepada mereka yang menentang Islam ni, Allah akan memberi balasan kan. So yang ketiga, Islam ni macam nak katanya, agama Allah ni dia bermula dalam keadaan yang suci dan bersih. Sebab itulah kenapa surah ni sendiri diturunkan nak katanya permulaan kepada penyebaran Islam waktu tu kan, nak katanya bukan orang kafir yang bawa Islam kan, bukanlah orang-orang yang terlibat dengan jahiliah ke apa kan, tapi Rasulullah sendiri yang bersih daripada sebarang penyelewengan. Jadi dia lah yang membawa Islam tu sendiri dalam keadaan bersih tu. So Islam ni bermula dalam keadaan bersih kan, tak tercemar dengan jahiliah-jahiliah tu. Jadi yang katanya Islam ni nak katanya kemenangan Islam tu sendiri bermula daripada macam apa nak katanya, kita sendirilah memahami Islam secara syumulnya tu. Sebabnya akak tengok dalam Zindan ni akak sukalah, sebabnya nak katanya Islam ni dia akan menang bila mana bermula daripada individu-individu yang pertama kali tu dia mementingkan Islam dalam diri dia. Maksudnya dia menghidupkan Islam dalam diri dia, maka sebenarnya Islam tu akan tertegak kan. Macam tu nak katanya. So macam bertiga benda tu lah akak nak highlight daripada surah ni sendiri. So bila Antuna bagi kat adik kan relate lah dengan benda ni. Supaya kita nampak lah daripada betapa Allah ni akan menjagalah, memelihara agama Islam ni. Allah ni akan memberi balasan dan ancaman kepada mereka yang menentang Islam ni. Dan yang ketiga, Islam ni bermula daripada keadaan yang bersih dan suci kan. Tak ada percampuran dengan benda-benda lain. Jadi kita yang sebagai orang yang faham Islam ni kenalah orang kata menjaga diri kita, membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang maksudnya jahiliah-jahiliah yang boleh menyebabkan Islam ni terganggu kan. Maksudnya kebangkitan Islam ni terganggu lah macam tu. Itu juga akak nak cerita daripada surah Al-Fil. Sebab tadi Wani dah cerita dah semua benda. Dia nak tambah. Ada soalan ke? Oh sebabnya kan kalau tengok kenapa surah ni sendiri, kan waktu datangnya tentera bergajah serang Mekah nak runtuhkan Kaabah tu, yang selamatkan Kaabah tu ialah Allah kan. Kenapa Allah selamatkan Mekah waktu tu? Sebabnya satu, Islam akan bermula dekat Mekah, maksudnya dekat tanah Arab kan. So dekat situ nak katanya bila Allah jaga Kaabah, Allah jaga Mekah tu daripada serangan tentera bergajah, sebabnya Allah nak satu masa nanti akan datangnya seorang rasul yang mana akan membawa ajaran Islam tu. Maka sebab itulah Allah jaga Mekah tu daripada kemusnahan, daripada Kaabah tu daripada musnah.
Dan orang kafir Quraisy waktu tu tak rasa lah yang mereka ni ada jasa kepada Kaabah tu. Sebab kan sebelum waktu tu kan kafir Quraisy ni, diorang ni kan diberi amanah menjaga Kaabah tu. So mereka ni rasa macam diorang ada kuasa lah dekat Mekah tu. So bila diorang rasa ada kuasa, so bila Allah selamatkan tanah Arab tu, Allah selamatkan Kaabah tu daripada serangan tentera gajah, mereka rasa mereka ni orang yang macam ni, orang ni dipelihara oleh Allah. Diorang rasa macam tu, orang kafir Quraisy ni rasa macam diorang ni dipelihara oleh Allah. Jadi mereka rasa macam Allah ni tolong mereka. Macam tu. Tapi sebenarnya hakikatnya kenapa Allah bantu musnahkan tentera bergajah, bukan sebab nak tolong orang kafir Quraisy pun. Hakikatnya sebab Allah nak jaga Mekah tu, sebab di situ nak akan bermulanya Islam tu balik. Macam tu. Dan akan lahirnya akidah yang betul tu lah dekat situ, yang dibawa oleh seorang Rasul tu, Nabi Muhammad. Kan pada tahun yang sama lahir Nabi Muhammad. Macam tu lah. Sebab tu nak kata Islam ni bermula dalam keadaan bersih waktu tu. Sebab Allah dah jaga dah daripada pencampuran-pencampuran. Maksud tidak melibatkan orang-orang kafir dalam urusan agama tu. Macam tu. Faham ke? Ada soalan lagi ke? Barakallahu fiik Asal. Kak Diva ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada dah. Tak ada. Okay. Ada soalan lain ke? Okey Kak, tak ada apa dah. Okay, barakallahu fi kunna untuk semua yang hadir. Barakallahu fi juga Kak Sal dengan Kak Diba. Yalah, so kita tutup majlis dengan tasbih kifar dan surah. Salam. Bye, Assalamualaikum semua.